haji tanpa ilmu tidak sah. Maka kena belajar supaya kamu tunaikan dia, yakni kamu tunaikan dia dalam keadaan kamu ada ilmu. Dan jikalau tiada, maka jikalau tiada wajib, boleh jadi kita tidak mampu. Maknanya maka tiada wajib belajar. Macam saya khabar tadi lah, orang tu tiada wajib masuk atas dia. Contohnya berniaga, dah dia duduk suri rumah tangga, tak ada apa-apa di rumah, maka tak wajib belajar bab tu. Sebab apa? Sebab dia tidak terlibat dalam perkara tu. Maka demikianlah dalam bab perkara lain. Apabila wajib dia belajar, maka inilah had barang yang lazim atas hamba menghasilkan akan dia daripada ilmu. Ni ya mesti yang kita ada. Jadi kena tahu belaka. Ada depan saya kena tahu belaka bab semayang, bab puasa. Sebab kita terlibat bab semayang, bab puasa. Kena tahu perkara-perkara yang wajib tu. Tak dapat tiada tu maknanya satu perkataan mesti. Mesti dan tertentu fardunya. Kena tahu fardunya. Sekiranya tak dapat tiada, mesti daripada yang demikian itu, kena belajar. Di antaranya kitab yang kita wajib belajar Muslimat ni, kitab Muhimmah. Tu wajib belajar. Kerana dalam kitab Muhimmah tu dia beritahu kewajipan isteri terhadap suami dia. Kena tahu. Tu kena belajar. Kitab tu kena belajar. Kitab tasawuf kena belajar. Kitab fiqh kena belajar dalam bab-bab yang tertentu. Maka tidak wajib kita tahu yang halus-halus. Tahu yang halus-halus, perbahasan halus. Tahu tak mak saya Padang tak tahu mazhab Malik kata benda. Tak apalah. Perbahasan yang halus-halus, pecahan-pecahan tu kita tak tahu. Itu tak apa. Sebab itu bukan bidang kita dah. Kita tahu yang asas-asas je. Dia panggil fardu ain. Ni wajib atas kita. Tu pun fardu ain kadang-kadang tak lepas juga. Dalam bab perkahwinan, kena tahu bab kahwin, tahu bab perkahwinan. Orang kita lah ni senang je. Kusu-kusu bebek kurang, nikah habis kita. Dah tahu benda pun ada. Dah tahu benda. Tak boleh. Kalau saya jadi qadi, nak nikah 3 bulan kusu. Dia tak boleh jadi qadi ustaz ni. Maknanya dia tahu betul-betul saya belok agama meng kusu bebek kurang gitu. Dah tahu kala ke. Baik kita tengok. Maka dia kata tak dapat tiada daripada yang demikian itu, maka hendaklah kamu belajar perkara-perkara yang wajib atas kamu tadi. Maka apabila engkau kata, maka adakah difardukan atasku bahawa aku belajar daripada ilmu tauhid barang yang aku dapat membinasakan segala agama kufur? Ada. Maka kita fikir, adakah wajib kita belajar ni ilmu tauhid sehingga kita dapat lawan orang-orang Kristian, orang-orang kafir, ataupun menghabiskan, membinasakan, ataupun kita kata membatalkan hujah orang-orang kafir. Dengan arti kata menghancurkan agama-agama lain. Kita belajar tauhid, siapa kita jumpa padri belawang itu, perlu wajib gitu? Tak perlu macam tu. Tapi kalau kita pandai secara tu, itu lebih baik. Ada ustaz dia pandai. Ada sahabat saya lah. Dia panggil nama dia Ustaz Rashidi. Dia kalau bab menapa lawan orang-orang Kristian ni, serah ke dia. Serah ke dia. Dia boleh tahu Bible. Boleh tahu Bible ni. Kat mana agama Kristian ni hak tak betul, kat mana. Kat mana? Ni. Tak wajib atas kita. Tapi atas orang-orang yang tertentu dia, ada tu perlu juga. Untuk menyelamatkan agama kita. Maka dia kata, bila tanya adakah kamu perlu belajar siapa membinasakan segala agama kufur, dan aku lazimkan mereka itu dengan hujah Islam. Dengan hujah agama Islam, yang ni kena tahu dalil-dalil belaka. Mengapa Quran habis sutir-sutir nak khabar satu-satu ni. Dan aku binasa dengan dia segala ahli bid'ah.
untuk nak lawan hujah ahli-ahli bid'ah, dan lazimkan mereka itu hujah ahli sunnah, kemudian dengan datangkan hujah daripada Quran, sunnah Nabi. Kena datangkan semua, kena belajar sampai gitu sekali. Maka ketahui olehmu bahawasanya ini fardu kifayah. Memadai ada orang-orang yang tertentu faham tentang ilmu yang halus-halus. Ini adalah fardu kifayah. Sebab tu agama ni mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ni mudah. Mudah-mudah pun kena belajar. Jangan buat mudah ke agama. Sikit-sikit agama mudah. Agama mudah. Ya buat mudah ke agama. Berapa tak semayang? Kau agama suruh semayang. Ad-dinu yusrun. Agama kan mudah. Masih ada lagi garik-garik. Dan rimaya so. Itu tak boleh. Itu dia panggil memudahkan agama. Kita tambah. Agama tu mudah. Kita kalau ikut agama mudah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah Ta'ala tidak memberati kecuali mengikut kemampuan kita. Tak beratkan kita. Allah Ta'ala tak berat. Habis kuat dia suruh semayang yang wajib 5 waktu je sehari. Allah Ta'ala tak suruh 20. 5 pun ramai tinggal kalau 20. Allah. Tengok mayang terawih. Hak 20 rakaat angkat takbir. Allahu Akbar 18 hari. Allahu Akbar 16 lagi. Dah kira tu. Ada orang angkat Allahu Akbar kaki 8 aku dembar lagi. Aku dembar lagi sebab ustaz tu buat 20. Ustaz buat 8 Allahu Akbar. Lama kata. Macam-macam. Main terawih hak sunat setahun kali je tu. Allah Ta'ala buat 5 tu munasabah dah. Munasabah dah dengan kita. Puasa munasabah dah. Daripada start terbit fajar sampai terbenam matahari munasabah dah. Tahu tak mula-mula difadukan puasa pada sahabat Nabi? Bila start puasa? Waktu bila? Start pada isyak sampai maghrib esokan. Antara maghrib isyak je boleh makan. Kita kalau boleh gitu maghrib isyak dah makan. Start pada garik berhenti isyak makan. Ada. Lagi boleh sumbang. Siapa ada orang nak maya isyak kena akak. Sebab antara tu je boleh makan. Itu peringkat awal mula-mula puasa. Sehinggalah turun ayat dia kata boleh makan start daripada kena tahan start daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Tu nak beritahunya. Maka hak yang kita perlu tahu ni dalam perkara-perkara yang tertentu dia panggil fardu ain atas kita. Ada pun yang lebih mendalam siapa kita nak berhujah dengan orang kafir, siapa kita nak tahu dalam-dalam ya tu dia punya apa ilmu pengetahuan, siapa kitab dalam rumah penuh kitab. Lepas tu kena tahu belaka selok belok. Beribu-ribu masalah fiqh kena ada dalam kepala Allah. Allah Ta'ala tak wajibkan kita sampai setara tu. Wajibkan kita mengenai fardu ain. Nak wajibkan setara tu. Hak fardu ain sikit ni pun tak lepas lagi. Banyak lagi tak lepas kita. Maka ketahui olehmu bahawasanya ini fardu kifayah, dan sungguhnya tertentu atasmu itu barang yang mensahkan akan dia i'tikad kamu di dalam usuluddin. Kena tahu. Macam kita kata tadi akidah 50 tadi kena tahu. Kemudian kena tahu pula mengenai perkara sam'iyat, adanya syurga, neraka, mendapat mizan dan sebagainya. Ini kita kena tahu perkara tu dan kita kena yakin. Tiada lainnya, tidaklah secara mendalamnya. Dan demikian lagi tiada tertentu atasmu mengetahui segala furu' ilmu tauhid, cabangan-cabangan ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid. Ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni, khilaf tentang ni. Macam ni pula, macam-macam khilaf kekhilafan ataupun cabangan-cabangan dalam bab furu' ilmu tauhid. Tidak wajib kita ketahui. Yang halus-halus, perbahasan yang halus-halus dan yang mendatang akan atas segala masail, yakni masalah. Ini perbahasan mengenai ruh, mengenai arasy Allah Ta'ala, mengenai kursi Allah Ta'ala. Ada perbahasan yang dalam-dalam macam tu, kita tak wajib lah. Kita tidak wajib lah faham macam tu dalam-dalam bagi orang awam macam kita semua ni.
Bahkan jika datang atasmu syubhah pada usuluddin yang takut bahawa cedera pada etikad, maka tertentu atasmu menguraikan demikian syubhah itu dengan barang yang dapat daripada perkataan yang memadakan akan dia. Kalau ada timbul syubhah, kita ambil perkataan yang cukup bagi kita saja. Untuk kita faham, tak perlulah kita bahas mendalam-dalam lagi. Contohnya dalam bab perkara syubhah, mendapat ayat mutasyabihat. Dalam ayat kita belajar dari segi tauhid, Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai'un. Maknanya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tiba-tiba kita baca ayat yadullah fawqa aydihim. Quran juga kata tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka kita ataupun ayat lain wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Allah Taala yang mempunyai kebesaran dan juga kemuliaan. Kita pun duk fikir wajah Allah Taala ada mata tak? Hidung ada tak? Lepas tu dalam hadis innallaha jamilu. Oh, comel wajah Allah Taala. Comel kok hidung macam kok gini. Jangan bahas gitu. Jangan bahas macam tu. Tak siapa kita bahas macam tu. Bila ulama kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, yakni kuasa Allah di atas kuasa makhluk. Allah Taala berkuasa. Yadullah ni kuasa. Kita pegang gitu, faham tu jadi. Setakat tu je. Lepas tu jangan bahas dalam-dalam lah. Kerana Allah dalam satu hadis dia kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikir tentang makhluk Allah Taala, asal fikirlah zat Allah Taala dalam-dalam. Bab tu satu peringkat. Kadang-kadang bila duk fikir-fikir sangat boleh membawa kepada sesat. Sebab akal kita ni tak tinggi. Kecuali kena berpandukan kepada wahyu Allah. Dan takut olehmu, dan berbantah-bantah dan berkelahi-kelahi, maka bahawasanya keduanya itu penyakit yang semata-mata. Takut kamu daripada berbahas-bahas lebih-lebih lagi tentang tauhid. Orang tanya saya satu masalah. Dia kata, Ustaz, Allah Ta'ala berkuasa tak? Berkuasa? Boleh tak Allah Ta'ala buat satu benda, batu, dia sendiri dah buat akak? Tengok soalan pelik. Soalan inilah yang dilarang oleh ulama. Jangan duk bahas benda-benda, duk mikir soalan kita. Kalau kita kata Allah Ta'ala dah boleh nak buat, dia kata Allah Ta'ala kan kuasa. Dia buat gitu pula. Kita kata Allah Ta'ala tak boleh nak buat batu besar gitu, nak diakak pun darah dia. Kan Allah Ta'ala berkuasa. Jadi bila kata Allah Ta'ala boleh buat, dah boleh buat je dah orang nak akak. Dan tengok soalan tu, soalan perangkat kita. Soalan ini dipanggil soalan bid'ah. Macam ni ambil gini aku ambil batu katak atas kepalamu. Susah sangat. Tanya soalan gitu. Boleh tak akak batu? Allah Ta'ala buat batu, dia diri dah orang nak akak. Gini senang-senang. Ni batu tu hang buat akak atas kepala dia, baru senang. Maka jaga kamu bahas ilmu hak dalam ilmu tauhid ini sampai membawa pada sesat. Maka dia kata takut kamu daripada berbalah-balah, berbantah-bantah, berkelahi-kelahi. Kerana keduanya itu, yakni berbantah-bantah, berkelahi-kelahinya itu penyakit yang semata-mata tiada obat baginya. Tak ada obat. Penyakit opesan tidak ada obat. Maka peliharakan olehmu daripadanya, yakni jaga olehmu dengan sekuasa kamu. Kalau boleh elok-elok, jangan duk mikir benda-benda gini, jangan duk cari soalan-soalan yang macam ni. Maka bahawasanya orang yang berselindung akan dia tiada dapat kemenangan sekali-kali melainkan berselindung akan dia tiada dapat kemenangan sekali-kali melainkan bahawa ditutup akan dia Allah Ta'ala dengan rahmatnya dan lutufnya kelembutannya. Jadi nak beritahu, kita tidak dapat
selamat daripada Allah Ta'ala, kita tidak dapat selamat akidah kita kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Kalau kita duk bahas-bahas perkara-perkara yang macam tu, jadi kita hanya mohon pada Allah Ta'ala saja. Jangan duk main perkara-perkara yang macam ni. Lagi dalam hadis dia kata apa ni, selendang Allah, ada hadis mengenai selendang Allah. Macam dia kata apa ni, takabur itu selendangku, contohnya. Allah Ta'ala ada selendang, dia bahas gitu. Atau benda-benda gitu kita tahu dah. Kita pegang ayat laisa kami selesaiun, guana-guana Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Walaupun kata Allah Ta'ala, tangan Allah Ta'ala, wajah Allah Ta'ala, jadi kita rasa bahas perkara-perkara yang macam tu. Satu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, orang nak tanya ayat ni pada Sayyidina Umar. Orang beritahu pada Sayyidina Umar ni, ada orang nak tanya mu tentang ayat ni, ayat-ayat pelik-pelik ni, ayat mutasyabihat ni. Sayyidina Umar kata, mari nak tanya. Orang tu pun mari tanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedia dah pelepah tamah belakang. Main dengan Sayyidina Umar. Bila dah molek dia mari jumpa Sayyidina Umar, dia pun tanya. Sayyidina Umar kata, nak tahu jawapan dia? Ni tah dia. Dia pelepah dengan pelepah tamah. Kata-kata pap darah dia. Ni tah. Baik luka ni, baik sakit ni, daripada rosak akidah. Duk main-main dengan perkara yang macam ni. Maka kita usah bahas mengenai perkara-perkara yang halus-halus yang macam ni, yang sehingga kan sampai kepada rosak akidah. Wallahu a'lam, kita sambung akan datang.